Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah malam ni kita dapat berkumpul lagi sekali. Kita dapat uh, menghadiri satu majlis ilmu lah. Dan malam ni untuk infak kita special lah sebab kita di didatangi. Saya minta lah beliau ni untuk share pengalaman sepanjang beberapa tahun 3 tahun lah bersama KB Gul. Okay, sebut sedikit lah pasal beliau ni. Hmm, Sebenarnya saya kenal mana Tuan Afiq. Tuan Afiq dah ada buka kamera sikit. Barulah hilang. Dah. Tuan Afiq sihat boleh cuba test mic dulu. Boleh try test. Okey, mantap. Dengar tak? Merdu. Okay, saya sebenarnya kenal beliau ni sebelum cakap bersama KB Go lagi lah. Kita orang ni satu syarikat takaful yang sama. Saya senior sikit, lepas tu dia masuk kemudian. Dan saya nampak dari situ dia memang agak aktif lah mempromosikan syarikat emas ni. Dan tak lama lepas tu saya nampak dia hijrah. So kat situ saya tertarik lah apa yang menyebabkan dia berhijrah ni, apa faktor utamanya lah. So saya dengan dia pun saya dah cakap lah. Lama dah booking dia cakap Afiq share dekat Infak kan. Sebab dia tahun lepas juara kita up sikit lah. Dia adalah pemenang Empire terbaik. Empire terbaik di bawah Empire-Empire yang ada di KB Go lah. Okay. Sebelum tu saya ucapkan selamat datang rakan-rakan ada yang dari grup Infak, ada dari grup AAA. Boleh komen dari mana tuan-puan semua. Sebelum saya pass kepada Afiq. Dari mana? Ada yang salam, saya Abdul Rahman dari Polis Negeri Sembilan. Salam perkenalan Tuan Abdul Rahman. Kelia Atuk. Atuk dia panggil. Nampak Atuk lah Okey, saya Ridwan dari Johor Bahru. Alhamdulillah. Dari Selatan pun ada. Saya nampak Tuan Rosli. Rosli ni saya punya kenalan. Saya pernah jumpa dia. Dari Singapura. Singapura pun ada. International level kita Saya dari AAA, cicit kepada speaker. Cicit Betul dia panggil Atuk tadi Okey. So saya rasa malam ni kita akan membawa tajuk lah KB Go. Kenapa saya hijrah ke KB Go lah. Yang buat aku lupa tajuknya Fik. Jadi masanya biasa kita sampai pukul 10. So kalau Afiq rasa nak buat santak sampai pukul 12, dipersilakan suka hati. Sebab biasa ustaz-ustaz ni dia kalau sejam tak cukup. Dia geng ustaz, dia cikgu ni kan. Dia sejam tak cukup. Satu kedua, kalau kawan-kawan yang ada dalam ruangan Zoom ni, kalau ada soalan yang berkaitan ataupun nak minta tips ke, sebab dia ialah kita punya champion Empire terbaik KB Gold. So, kalau ada soalan, rasa nak tanya je. Dia tak boleh jawab hari ni, akan datang dia akan jawab. Okay, so tanpa membuang masa, saya mempersilakanlah kita punya panel atau panel atau speaker kita malam ni, Tuan Afiq, Tuan Afiq Aiman untuk memulakan perkongsian. Okey, dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sahabat saya Tuan Ashraf Mislan yang telah mengundang saya sebagai tetamu pada hari ini untuk berkongsi apa adanya. Tak boleh share screen Boleh jap. Boleh. Tuan Anas Malik kata idola saya ni. Ya, Tuan Ashraf Mislan pun idola saya. Dia cakap pasal Tuan Afiq tu. Okey, dah boleh share. Apa keberadaan saya di sini untuk berkongsi sedikit sebanyak lah. Walaupun saya tahu saya sedang bercakap dengan orang-orang hebat semua ni. Kalau tengok nama ni, ramai nama yang tak asing lagi lah dalam dunia emas. Jadi saya dipanggil pada hari ini untuk berkongsi sedikit lah apa pengalaman, ilmu yang saya ada. Anda kata benda tu benda baru bagi kalian semua, maka ambillah.
ilmu yang mana terselit kejap-kejap lagi. Boleh dah untuk Ashraf Mislan? Sekejap, okey, boleh, boleh, Saya boleh. dah. Keluar tak? Ada. Dah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan sesi saya lah malam ni untuk berkongsi dengan tajuk yang telah diberikan, iaitu mengapa saya memilih KAB Gold. Ialah syarikat KAB Gold. Kenapa saya memilih syarikat KAB Gold? Sedangkan jika semua orang lain, ada orang kenal saya, kita ni, saya dan semua orang pun ada macam-macam watak di mata orang lain. Ada orang kenal saya sebagai cikgu, ada orang kenal saya sebagai saudagar emas, ada orang kenal saya mungkinlah sebagai sukan apa semua kan. Jadinya dalam dunia emas ada orang mengenali saya sebagai dealer di syarikat lain. Tapi kini saya telah berhijrah ke sebuah syarikat yang kini menempa nama yang bernama, iaitu KAB Gold. Jadi pada hari ini saya akan rungkailah kenapa saya memilih KAB Gold sebagai saya punya pilihan lah dalam banyak-banyak. Sebagai orang kata, bukan sekadar simpanan lah, bukan sekadar simpanan, tapi seluruh urusan muamalat saya memilih KAB Gold. Saya mulakan dengan satu kata-kata, iaitu iaitu duit tanpa ilmu, duit akan habis. Manakala ilmu tanpa duit, duit akan datang. Gabungkan ilmu dengan duit, duit akan bertambah. Jadi bila kita cerita tentang dunia emas ni, kita tak boleh nak lari lah. Kenapa kita libatkan diri kita dengan emas sebenarnya? Dia tak lari dari perkataan duit tu sendiri. Yang mana mungkinlah ada ramai orang asalnya dia libatkan diri dengan emas hanya untuk menyimpan emas. Untuk menyimpan duit, takut duit tu dia teralih kepada benda-benda yang hangus. Contohnya seperti beg tangan. Kalau lelaki mungkinlah rim kereta. Jadi duit tu akan hangus, akan habis. Jadi pada asalnya dia berniat untuk tukarkan duit tu kepada satu bentuk yang lebih baik, iaitu emas. Jadi duit tu tak habis, dia hanya bertukar bentuk. Sama juga dengan lama-lama macam saya jugalah, asalnya saya adalah seorang penyimpan emas sahaja. Itu pun ikut-ikutan sahaja. Yang mana arwah sahabat saya, moga dirahmati Allah lah, arwah Izzat, pada ketika itu saya masih belajar. Dia menunjukkan beberapa keping dinar. Dia kata awak tak nak simpan ke benda-benda gini? Kita pada masa tu blur lagi. Kita masih belajar, belum ada duit, hanya bergantung kepada allowance. Tapi pada masa tu dia sudah celik emas. Jadi bila kita tengok orang yang dah celik emas pada usia yang muda ni, tak lain tak bukan biasanya datang dari negeri Kelantan, negeri Terengganu. Dan sahabat saya tu dari negeri Kelantan. Baru-baru ni saya pergi ke Kelantan, saya tengok di mana? Di Pasar Siti Khadijah. Oh, saya sangat kagum lah. Sebab apa? Di sekeliling Pasar Siti Khadijah tu adalah kedai emas. Kedai emas di sekeliling seluruhnya ialah kedai emas. Saya tengok, ni kedai emas sederet tu semuanya kedai emas. Jadinya nak kata orang Kelantan dan Terengganu ni dia dah terbuka dengan emas itu sendiri. Jadi berbalik pada cerita tadi, kawan saya tu dah pun menyimpan dinar. Saya tengok dinar tu mestilah dari syarikat lain kan, sebab KAB Gold ni tertubuhnya pada tahun rasmilah, secara rasmi tahun 2021. Jadi saya pun sebenarnya dari ikut-ikutan juga. Masuk allowance sedebuk, saya mulakan simpanan saya yang pertama 2012, pada ketika saya masih belajar. Tak tahu pun benda function. Tapi saya belilah, mulakan dengan 1 dinar. Jadi lama kelamaan barulah saya nampak rupanya
tukar duit kepada emas ni, duit tetap ada. Jadinya tak larilah bila kita cerita pasal emas, duit. Dia adalah satu gandingan yang mana dalam masakan tu dimasuk bersama. Jadi duit tanpa ilmu, duit akan habis. Bila kita ada duit macam-macam mana pun banyak, tak ada ilmu, duit tu akan habis. Sebab apa? Ilmu berbelanja, semua orang dah mahir lah. Kita belajar ilmu berbelanja ni bermula dari kecil. Ada orang dari umur kecil lah. Tadika pun dah tahu beli, bayar, dapat barang. Habiskan duit. Ilmu habiskan duit ni di mana-mana pun ada. Tak perlu belajar. Tapi ilmu untuk menyimpan duit tak ada. Jadi orang yang nak menyimpan duit ni, dia libatkan diri dengan emas. Jadi ilmu tanpa duit, duit akan datang. Ilmu tanpa duit, duit akan datang. Sebab apa? Ilmu tu sendiri yang akan membawa manfaat pada diri kita. Itu yang dikatakan sebagai ilmu yang menarik duit. Jadi walau macam mana pun kaedahnya, bila kita ada ilmu, duit akan datang. Gabungkan ilmu dengan duit, duit itu akan bertambah. Jadi ceritanya kita akan tak boleh nak lari lah. Duit dan emas itu dia saling melengkapi. Kerana apa? Kerana duit itu sendiri asalnya adalah emas. Kita ambil contoh pada zaman Nabi dulu, kita menggunakan dinar, iaitu emas itu sendiri. Sehinggalah berlalu revolusi zaman yang mana emas tu dijadikan cagaran, tukar kepada kupon. Lama kelamaan itulah hasil yang kita dapat hari ini, iaitu duit itu duit itu sendiri menggantikan fungsi emas yang sebelumnya. Okey, baik. Okey, bila kita cerita pasal emas ni, mungkinlah macam saya cakap tadi, ada orang mengenali saya, kita sendiri ni masing-masing ada watak di mata orang lain. Jadi saya perkenalkanlah diri saya ni sedikit. Bila nak cerita tentang KAB Gold ni, kenapa saya boleh tertarik dengan KAB Gold? Yang pertamanya bermula pada tahun 2016. Pada tahun 2016 saya sudah pun masuk ke alam pekerjaan. Jadinya bila datangnya gaji pertama, ketika itu 2016 ni saya sudah celik emas lah. Ya, hasil daripada ajak-ajakan kawan saya tu, saya sudah ada dalam sekitar 7-8 dinar macam tu. Walaupun ikut-ikut pun ada 8 dinar. Jadi lama kelamaan kita akan datang rasa dalam diri tu kepentingan emas. Jadi bermula daripada gaji pertama, saya dah nampak kepentingan emas tu sendiri. Jadi saya nak upgrade diri saya, bukan sekadar penyimpan emas sahaja lagi. Saya upgrade kepada orang yang asalnya saya hanya nak simpan tunai kepada bentuk yang lebih baik. Jadi saya nampak satu peluang yang mana menghasilkan duit menggunakan platform emas. Jadi saya telah pun menjadi dealer di syarikat Abang Long. Kita sebutlah di sini Public Gold, yang mana telah melahirkan saya sebagai produknya. 2016 tahun kedua saya bekerja, awal tahunnya. Jadi gaji pertama tu saya terus masa tu bukan rendah-rendah lah untuk melayakkan diri jadi dealer. Puluh-puluh ke belah-belah ribu saya tak ingat jumlahnya. Jadinya maka saya telah pun upgrade diri saya kepada seorang dealer, yang mana ketika itu juga telah adanya seminar emas yang mana mempertemukan kali pertama saya dengan seorang yang sangat saya kagumi, iaitu Ustaz Khairul Anwar Basri, yang mana semua orang kenal sekarang sebagai pengasas bersama KAB Gold bersama Tan Sri Daud Bakar lah. Ni gambar ni saya sertakan gambar kali pertama saya bertemu dengan Ustaz Khairul Anwar Basri, yang mana kami bersama dalam satu grup yang dinamakan Grup Barcelona. Saya masih ingat lagi banyak perkara ketika itu saya masih ingat lah. Antara ucapan Ustaz KAB masa tu rancak lah. Orang tengah buat program pun ada yang pegang handset, lock
apa puluh-puluh gram, 50 gram, ratus gram. Dan Ustaz Khairul Anwar Basri dipanggil untuk memberikan satu tips ataupun ucapan. Antara yang saya ingat adalah kita sebenarnya bisnes emas ni mudah sahaja. Andai katalah kita dapat satu ikan, carilah ikan-ikan yang bersamanya. Ibaratnya macam andai kata satu orang dari keluarga itu, kita tarik sekali satu keluarga dia untuk bersama muamalat menyimpan emas, memanfaatkan emas dalam kehidupan. Ibarat kata baling satu batu kena beberapa ekor burung, macam tu. Istilah bahasa Inggerisnya apa macam tu lah. Jadinya killing two birds with one stone, tak silap saya. Jadinya dari situ antara pengucapan lain banyak lagi lah intipati ucapannya. Dan mulai saat itu saya dah nampak kalibernya seorang Ustaz Khairul Anwar Basri dah menarik minat saya untuk mencontohi beliau, yang mana ketika itu beliau sudah sangat berjaya sebenarnya. 2016 sudah pun mempunyai empayar yang sangat besar. Jadi di situ saya sendiri telah mengikuti cara-cara bisnes dan juga mengikuti ilmu-ilmu buku-buku yang telah dihasilkan oleh Ustaz Khairul Anwar Basri. Jadi itu first impression saya terhadap Ustaz Khairul Anwar Basri. Masa tu KAB Gold tak ada lagi. Jadi apa yang saya apa yang saya buat adalah meneladani apa sahaja yang Ustaz Khairul Anwar Basri telah laksanakan. Bab kata guru-guru emas lain, kita ikut sahaja jejak orang yang telah berjaya, kejayaan itu akan datang seperti mananya juga. Jadi itulah yang telah saya lakukan. Jadi bila tahun 2021 Ustaz Khairul Anwar Basri telah mengumumkan bahawa telah membuka satu syarikat emas yang dinamakan KAB Gold, saya pun tanpa ragu lagi saya terus buka dan meneliti segala maklumat dan lihat tampuk-tampuk kepemimpinannya. Dan tak syak lagi lah, ni adalah perancangan yang rapi, yang mana kalau kita tengok KAB Gold ni telah ditubuhkan lama, cuma betul-betul beroperasi pada tahun 2021. Dan kita tengok pengerusinya adalah Tan Sri Dr. Muhammad Daud bin Bakar, yang mana dilantik sebagai pengerusi lah, dan Ustaz Khairul Anwar Basri sebagai ketua pegawai eksekutif. Dari nama-nama yang saya baca ni sendiri telah membuatkan hati saya terpaut. Kerana apa? Jika kita mengenali individu-individu yang menjadi tunjang KAB Gold ni sendiri, kita akan lebih percayalah. Sama macam saya di sekolah, seorang murid budak sekolah, kalau cikgu kata A 2 tambah 2 adalah 5, dia balik dekat rumah, mak dia ajar 2 tambah 2 4. Dia lebih percaya cikgu. Sebab orang tu lebih terpercaya oleh dirinya. Jadi itulah macam saya tengok sekarang ni. Tadi tu contoh tu memanglah salah. Tapi nak cerita kata-kata cikgu lebih dipercayai daripada mak ayah sendiri. Itu kebanyakan situasi yang saya jumpa lah. Jadi saya tengok nama Tan Sri Daud, Ustaz Khairul Anwar Basri gandingan bersama. Jadi saya kata ni adalah satu misi dan visi yang luar biasa, mewujudkan satu syarikat emas Bumi Putra yang seakan-akan syarikat yang sebelum ni, yang mana Ustaz Khairul Anwar Basri ketika itu juga telah berpindah kepada syarikat entiti yang baru, membuka syarikat yang baru yang mempunyai bisnes model yang sama. Jadi saya kata ni suatu benda yang baru, berpaksikan satu asas, iaitu Bumi Putra Muslim. Jadi melihat pada penaung yang terpercaya ni, tengok pula
sudahlah Tan Sri Daud Bakar sebagai penasihat syariah, Ustaz Khairul Anwar Basri pun sebagai seorang panel syariah, dilantik pula satu penasihat syariah yang lain untuk sebagai penasihat syariah syarikat. Pada saya tak ada keraguan lagi lah. Maka saya terus mendaftar pada hari yang pertama. Dan seperti syarikat-syarikat lain juga telah melantik Tuan Syukur bin Anwar untuk menjadi Gubernur Emas, iaitu ASEA. Jadi benda tu dari segi organisasi tu telah pun tersusun. Jadi saya telah teliti satu persatu seperti mana yang saya buatlah sebelum ni. Ketika nak menjadi dealer di syarikat sebelum ni pun saya telah berjumpa sebenarnya dengan pengasasnya, dengan orang kuat-kuatnya. Jadi saya telah buat selidik tanpa ragu lagi. Saya terus mendaftar. Hari pertama saya mendapat maklumat KAB Gold ditubuhkan, saya terus sahaja mendaftar. Itu adalah orang kata, orang panggil apa first impression. Dah baik. Jadi saya terus mendaftar untuk melihat dengan lebih lanjut lah. Dan seterusnya, kalau kita perhati dengan lebih mendalam lah, kita tengok Dr. Daud Bakar sendiri pengasas eksekutif kumpulan Amani. Masa tu saya tengok kumpulan Amani ni adalah penasihat syariah kumpulan bagi syarikat sebelah. Dan saya tengok Dr. Daud Bakar sendiri mengasaskan KAB Gold. Jadi pada saya ni adalah untuk syarikat yang baru yang mana akan bakal menjadi pesaing yang hebat lah. Dan Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar juga telah menjawab pelbagai jawatan lah dalam dan luar negara sendiri dan telah menghasilkan buku Emas dan Syariah. Buku ni ada milikan saya dan saya amat sarankan lah untuk semua orang baca, yang mana buku ni syarat dengan ilmu-ilmu syariah berkaitan dengan emas. Begitu jugalah dengan Ustaz Khairul Anwar Basri. Ni adalah buku lama beliau, yang mana buku ni tak silap saya dah tak lagi dihasilkan kerana buku ni berkisar tentang syarikat lama. Tapi baik jugalah untuk bacaan, yang mana buku ni juga berkisar dengan bagaimana kita memanfaatkan emas dan terselit juga bagaimana cara kita menjadikan emas tu sebagai bisnes. Jadi masing-masing orang hebat, masing-masing menghasilkan buku, masing-masing menjawat jawatan yang besar. Dan kalau kita tengok Ustaz Khairul Anwar Basri sendiri pernah membimbing 8,000 orang penyimpan emas. Jadi pada saya dia punya penaung, dia punya pengerusi, CEO, dia punya penasihat syariah sendiri telah membuatkan hati saya terpaut untuk bermuamalat. Jadi pada ketika itu untuk menjadi gold saver lah. Sebab itu tujuan pertama saya daftar. Dan macam Ustaz Dr. Ahmad Sofian pun sama juga, juga dikenali ramai, tak asing lagi lah, merupakan panel di muamalat.my. Kalau buka Facebook tu muamalat.my. Jadi Ustaz Sofian sendiri telah ada namanya. Bila telah dilantik sebagai penasihat syariah ni, maknanya betul lah, seiring lah dengan apa yang KAB Gold katakan bahawa pematuhan syariah di KAB Gold adalah pada tahap yang tinggi. Ni adalah perkara yang menunjukkan apa yang diperkatakan tu lah. Kalau ikut ni dah cukup dah. Bila kita tengok Dr. Daud Bakar sendiri sebagai panel syariah, penasihat syariah, Ustaz Khairul Anwar Basri sendiri sebagai penasihat syariah. Kalau ikutkan dah cukup. Tapi untuk melengkapkan satu organisasi syarikat emas, jadinya lantik lagi seorang, jadinya gabungan 3 penasihat syariah, pada saya cukup luar biasa lah. Dan apabila telah tertubuhnya KAB Gold telah memberi taklimat kepada semua lah, memberi pencerahan kepada semua tentang misi dan visi syarikat. Pada ketika itu saya pun menyertai lah sesi
sesi bual bicara bersama KB Gold masa tu, diterangkan misi dan visi syarikat yang mana KB Gold ni ditubuhkan menjadi sebuah syarikat jual beli emas dan perak fizikal berlandaskan syariat pilihan utama di Malaysia. Kalau kita tengok memanglah ada banyak syarikat yang lain, tapi KB Gold dia ada misinya untuk menjadi pilihan utama. Mana-mana syarikat pun memang akan target yang utama. Jadi saya nampak misinya sangat jelas. Business model pun diterangkan seiring dengan visinya, iaitu menyediakan platform jual beli emas dan perak yang lengkap dan interaktif agar manfaat yang bakal diperolehi oleh para pelanggan meliputi segenap aspek kehidupan pada masa kini dan masa hadapan. Jadi ini visi syarikat KB Go sendiri, yang mana ketika itu KB Gold baru dilancarkan. Saya tengok hari pertama sendiri dah luar biasa dia punya sambutan. Saya kalau kira saya pun antara yang lambat jugalah. Tak lambat sangat, tapi disebabkan tindakan segera saya, KB kod saya adalah KB 137. Sebab apa? Itu niat saya untuk menambahkan kepelbagaian simpanan emas saya. Jadinya bila saya tengok diterangkan dengan misi dan visi yang jelas oleh KB Gold ni, saya sendiri dah tertarik. Bukan sahaja tampuk kepimpinannya sahaja yang menarik hati saya. Saya tengok misi dan visi syarikat ni juga jelas. Yang mana KB Gold bertekad untuk jadi syarikat utama lah. Syarikat pilihan utama dengan bisnes emas. Walaupun KB Gold bukan yang pertama, tapi akan menjadi pesaing yang besar lah untuk suatu masa. Dan sekarang kita dah nampak KB Gold bergerak ke arah itu, seiring dengan misi dan visi syarikat itu sendiri. Kalau ada yang nak tanya, boleh tanyalah. Sebab kalau saya cakap seorang pun tak sedap juga sebenarnya. Tuan Ashraf, macam mana Tuan Ashraf? Boleh kalau nak jawab soalan boleh, ada soalan tu. Tanya terus, tak apa, saya jawab terus. Kak Azhar kata betul, anak-anak lebih percaya guru dari ibu bapa walaupun ibu bapa tu cikgu. Saya pun tak faham juga ni. Kenapa banyak situasinya benda tu, kalau ikutkan benda tu mak ayah cakap betul dah. Tapi dia akan meragui. Ya ke mak ayah ni, ya ke mak, ya ke ayah? Cikgu cakap macam ni. Saya pun tak boleh lah nak kata apa. Benda tu sebab mungkinlah dari segi dia punya harian, dia faham bahawa cikgu itu sendiri adalah untuk mengajar. Jadinya cikgu takkanlah salah. Walaupun cikgu salah, dia biasa dia lebih percaya kepada cikgu berbanding mak ayah. Itulah yang saya maksudkan tadi. Ada soalan tu. Apa soalan? Ya, dia minta daripada Tuan Afham. Tolong komen tu. Okey. Saya ringkaskan lah. Ni posting Aha. ni. Dia kata kat sini saya ringkaskan. Orang bisnes ni, dia tak minat menyimpan emas. Orang bisnes. Aha. Otak orang bisnes lain, mereka tidak simpan duit tunai dalam bentuk emas. So apa komen Tuan? Betul ke orang bisnes ni dia tak suka simpan emas? Dia panjang uraian dia ni. Dia kena gambar warna biru. Okey, saya tahu sebenarnya status ni dikeluarkan oleh siapa. Dan kalau kita buka balik postnya itu, cari balik postnya tu, kita akan nampak post tu sangat panas dan mendapat kritikan hebat lah. Mendapat kritikan yang hebat oleh saudagar-saudagar emas. Sebab apa? Agak kontra lah. Dia agak kontra. Dia agak kontra dengan, kalau kita tengok 6 orang terkaya di dunia, dia orang bisnes. Tapi kalau kita perhatikan, mereka menyimpan emas. Apa yang nama 6 orang yang terkaya di dunia? Jeff Bezos antaranya lah. Afiq. Afiq tu insyaAllah akan datang. Jadinya
Status ni dikeluarkan oleh orang yang terpercaya juga di Malaysia ni dalam bisnes lah. Tapi saya pun terkejut lah, status ni agak panas lah, mendapat kritikan hebat dalam dunia emas ni. Sebab apa? Dia macam mungkin lah, saya pun tak faham. Sebab saya perhatikan orang kaya-kaya ni simpan emas. Ni orang bisnes. Saya tak, kenapa pula kata otak orang bisnes lain mereka tidak simpan duit tunai dalam bentuk emas. Jadi mungkinlah yang dimaksudkan adalah cash reserve untuk bisnes. Bukannya keuntungan tu kira dah duit personal lah. Mungkin yang dimaksudkan adalah cash reserve untuk bisnes, dia tak campur. Mungkin itulah maksudnya. Tapi huraian yang bawah tu memang dah banyak kritikan lah sebenarnya. Selagi emas tu disimpan, kita tidak buat untung. Andainya 12 tahun kita simpan emas tu, ni emas tidak memberikan untung berkali-kali. Ada betul, ada tak betul lah. Emas hanya boleh jual satu kali, itulah saja kita buat untung. Tapi betul lah, betul, ada yang tak berapa betul lah. Emas tu sendiri bukanlah tempat untuk membuat keuntungan. Emas tu anda kata hendak dibuat keuntungan adalah dengan jual beli sebenarnya. Sebab tu kalau kita simpan emas, kita untung juga, tapi dari sudut yang lain. Antaranya kita dah selamatkan cash daripada hangus. Lepas tu kita untung, kita akan kurang nafsu untuk berbelanja. Orang yang menyimpan emas ni dia dah tak ada duit. Jadi dia dah tak tahu nak belanja ke mana. Sebab kalau dia tak simpan emas, duit habis. Kalau dia simpan emas pun duit habis. Jadi lebih baik simpan emas. Sebab apa? Kita ada nampak sesuatu. Berbanding dia menjadi kopi, dia menjadi handbag, benda yang sama yang mana tak pakai pun. Jadi itulah sahaja komen saya terhadap status ni. Banyak sebenarnya status seakan-akan ini yang mana mendapat kritikan. Bila dia berkait dengan emas, dia panas sikit. Sebab ramai saudagar emas tak bersetuju lah. Saya tengok pengeluar status ni, yang orang yang memuat naik status ni, orang yang terpercaya, tapi dia macam agak tak ngam dengan emas. Itu yang saya perhatikan lah. Tapi ada benarnya lah, emas hanya boleh dijual satu kali sahaja. Satu tu je lah kita untung, betul. Sebab tu kalau kita nak menjana keuntungan yang luar biasa dengan emas, bukannya dengan menyimpan. Kita kena jual beli emas tu menjadi wakil jualan. Kita tak jual emas kita, tapi kita jadi wakil jualan dengan business referral. Soalan dari Cik Ridwan, apa perbezaan oro, public gold dan KB gold? Oro saya kurang memahami konsepnya, tapi saya ada kawan-kawan yang menerangkan bahawa oro design ni dia lebih kepada jualan emas. Dia macam emas murah menjadi dealer dengan emas yang murah, tapi kena jual lah. Macam public gold dan KB gold, dia punya bisnes hampir sama, hampir sangat-sangat mirip, iaitu business referral. Kita tak perlu pun jual emas sendiri. Kita hanya membawa pelanggan untuk bermuamalat dengan KB Gold sahaja. Dengan public gold sekali lah. Sebab apa? KB Gold lahir pun atas model bisnes yang sama. Cuma sekarang ni dah nampak identiti masing-masing lah. Itulah perbezaan yang paling ketara. Betul, Tuan Aiman cakap KB Gold syarikat emas Bumi Putra Muslim yang pertama diwujudkan. Kalau kita perhatikan, betul lah, yang diisytiharkan rasmi. Bukannya syarikat emas Bumi Putra Muslim yang pertama. Dia syarikat emas dan Dina. Sebab apa? Ketika 2016 macam tu, saya tak jumpa lagi syarikat lain, syarikat kedai emas banyak, syarikat emas banyak yang menghasilkan dinar dan dirham. Emas dan perak tu tak banyak. Bukan tak banyak, saya jumpa satu tu sahaja yang terkenal lah. Jadinya setelah masa berlalu, KB Gold lahir. KB Gold lahir
sebagai syarikat emas dinar dirham yang Bumi Putera Muslim yang pertama, dan disusuli oleh beberapa syarikat yang lain lagi lah. Okey, baik. Sesi soalan mungkin habis. Bukan habis, maknanya habis dijawab. Akan datang. Boleh komen, kita terus pada saya punya pembentangan ni lah. Yang seterusnya membuatkan saya tertarik dengan KB Gold adalah model perniagaannya yang mudah dan terbukti. Kerana apa? KB Gold sendiri lahir atas model bisnes yang sama seperti syarikat KB Ustaz Khairul Anwar Basri dilahirkan, iaitu Public Gold, menggunakan konsep bisnes yang sama seperti mana yang kita nampak pas perjalanan oleh syarikat sebelah tu, begitu jugalah akan KB Gold meniti. Tapi dalam kadar yang lebih laju sedikit lah. Adalah beberapa faktor kerana syarikat sebelah tu, Public Gold, dia telah menebas. Di Malaysia ni penuh dengan semak samun. Ada scam emas, ada yang ada yang ada yang jual emas tanpa bayang, ada yang skim emas macam-macam berganda. Jadi Public Gold telah pun menebas di Malaysia semak-semak samun tu. Jadinya sebagai pemula dia akan lambat. Saya ambil contoh, kalau kenal Ahmad Didat. Ahmad Didat ni seorang pendakwah Muslim yang mana saya baca dia tak kerja, dia duduk di perpustakaan. Dia mengambil masa yang sangat lama untuk menghafal Al-Quran, hadis, kitab-kitab agama lain. Dia mengambil masa yang lama. Sehingganya dia power, dia boleh berdebat dengan mana sahaja agama lain, membawa kitab-kitab dari agama diorang. Jadinya Ahmad Didat ni power. Dia ambil masa yang lama sebab dia sebagai pemula. Setelah itu, dia telah melahirkan seorang murid yang bernama Zakir Naik. Dr. Zakir Naik itu, dia memuji Dr. Zakir Naik ini mengambil masa yang sekejap sahaja telah menguasai apa yang diusahakan selama berpuluh tahun. Sebab apa? Dah ada orang yang menebas. Dah ada orang yang menebas semak samun tu tadi. Jadi orang yang terkemudian dia lebih mudah. Itu dia secara analoginya lah. Jadi KB Gold telah menggunakan satu model perniagaan yang mudah dan terbukti, yang mana pelanggan berdaftar diajar membeli terus dengan KB Gold. Wakil-wakil jualan tak perlu susah payah macam dulu-dulu. Public Gold, dealer-dealernya semua bersusah payah. Semua bergerak ke serata Malaysia untuk mengedarkan emas sebagai orang postman lah, sebagai postman emas. Sekarang dunia dah berubah. Orang zaman sekarang lebih mudah akses internet yang lebih mudah. Jadi dengan model perniagaan yang mudah dan terbukti ni, yang sama dengan semak samun yang telah ditebas, jadi saya nampak benda ni lebih mana jalan yang terang lah untuk berbisnes bersama KB Gold. Jadi tanpa ragu lagi saya terus upgrade sebagai wakil jualan. Sebab saya sendiri dah nampak, saya dengan Ustaz Khairul Anwar Basri pun lahir dari kedai yang sama. Cuma ketika itu saya masih lagi sebelah kaki di sana, sebelah kaki di sini. Sebentar lagi, kejap lagi saya akan ceritakan bila waktunya saya sepenuhnya berhijrah. Ketika ini masih baru lagi. Saya pun yalah, kita tengok satu syarikat yang baru, kita join. Tapi dalam masa yang sama, kita tak bolehlah nak terus tinggal. Kita contohnya kita ambil, kita saya ambil contoh takaful lah. Kita ada satu takaful. Kita dah nampak satu takaful yang lebih baik. Kita nak berpindah pada takaful yang lebih baik ni. Tapi kita tak boleh tinggal takaful yang lama ni. Andai kata kita ditimpa musibah, ketika kita tinggalkan terus, kita kepada yang baru. Kita ada kita panggil tempoh bertenang, apa? Waiting period. Jadi tak bolehlah terus tinggalkan yang lama. Macam tu. Jadinya di KB Gold, model perniagaan mudah terbukti. Setiap pelanggan berdaftar boleh bina empat emas dengan KB Gold masing-masing. Masa tu saya nampak kelebihan KB Gold
dia gold saver pun boleh bina empayar masing-masing, cuma tak dapat insentif lagi lah. Saya baca kejap orang biasa simpan nombor tapi orang kaya simpan nilai. Betul. Simpan emas maksudnya kita simpan nilai. Nilai emas melekat pada berat dan ketulinannya sendiri tanpa perlu jaminan daripada siapa dan kuasa belinya kekal sepanjang zaman. Yang ni tak dapat nafikan lagi lah. Sebab apa? Kalau kita tengok, saya selalu tengok video, ada orang dia suka bawa metal detector tu. Metal detector tepi pantai, tepi-tepi sungai. Saya tak faham kenapa kawasan dia orang tu banyak sangat harta yang tertanam di bawah tanah. Apabila dia dapat tu tek 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 bunyi tu, dia korek. Banyak harta tinggalan zaman dulu, yang mana kalau benda tu emas, hari ni masih boleh guna. Pada zaman bila pun emas pada hari ni masih boleh digunakan, bahkan boleh dapatkan sesuatu yang lebih banyak lagi berbanding ketika dahulu. Jadinya uh, jadi tak dinafikan lagi lah bahawa emas tu sendiri adalah pemegang nilai. Dan kita telah dijanjikan, dah disebutkan dalam Quran, emas tu sendiri sebagai harta-harta kebanggaan di syurga kelak. Ya, 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 ya. 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 Okey, kita terus kepada yang keempat, daya penarik saya kepada KAB Gold ialah pematuhan syariah KAB Gold sangat luar biasalah. Tahap tertinggi pada produk, perkhidmatan dan operasi. Macam saya cakap tadi, yang pertama dia punya pengurusi, CEO dan dilantik penasihat syariah yang rasmi. Jadi pematuhan syariah tahap tertinggi lah. uh, disemak secara berkala dan dihebahkan dia punya semakan tu sendiri dihebahkan. Uh, Jadinya tanpa ragu-ragu lagi, syariah di KB Go adalah pada tahap yang tertinggi, bukan sekadar patuh syariah tapi dipandu oleh syariah. Andai kata ada isu, walaupun isu tu kecil, susah untuk dilaksanakan, KB Go memandang serius. Seperti mana banyak cadangan daripada orang ramai untuk menghasilkan EPP, Easy Payment Purchase. Dia ada isu sebenarnya Easy Payment Purchase ni, tapi disebabkan tak nak isu-isu tu semua, KB Gold tak laksanakan lagi lah setakat ni, dan menggantikan pelan yang lain. Memegang teguh prinsip keadilan buat semua, ketelusan dalam perniagaan dan ketakwaan dalam perniagaan. Dan apa yang saya nampak sehingga ke hari inilah KB Gold masih memegang pada prinsip ni, iaitu iman, Islam, ihsan. Ihsan tu yang penting, yang mana ada situasi ada orang usahanya lebih, cuma rezeki belum datang. Contohnya dia punya usaha luar biasa, tapi yang berdaftar tu yang datang berdaftar taklah begitu ramai. Tapi Kak Bigol memandang serius lah atas usaha-usaha orang yang berusaha ni. Jadi nilai ihsan tu ada. Jadi ada waktu Kak Bigol akan menilai lah benda tu semua. Ada orang yang telah dipilih untuk uh, menjadi wakil jualan tanpa perlu membuat belian. Itu semua ihsan. Ada waktunya dah terbeli, contohnya dah terbeli 3 gram. Syarat untuk menjadi wakil jualan lagi perlu tambah 2 gram untuk cukupkan 5 gram. Contohnya lah. Jadi atas ihsan Kak Bigol benarkan. Jadi benda-benda tu semua adalah daya penarik saya kepada Kak Bigol lah. Sebab apa? Bukanlah senang nak jumpa satu syarikat yang mana mengamalkan sikap ihsan uh, secara luas lah. Sebab kalau kita tengok banyak syarikat yang straight. Anda kata tak boleh, tak boleh. Macam tu. Ihsan, iman dan Islam.
Mana ya? Okey, yang seterusnya, daya penarik saya kepada Cat Gold membuatkan saya untuk berhijrah kepada Cat Gold adalah kepelbagaian item yang menarik. Benda ni sebenarnya ada di setiap syarikat pun. Item emas 5 gram, 1 gram, 5 gram, 0.5, 1 gram, 5 gram, 10 gram, 50 gram, 100 gram, 250, 1 kilogram. Benda ni sama je sebenarnya setiap syarikat. Uh, Cumanya Cat Gold ada menghasilkan item-item mengikut pendapat ramai lah. Andai kata ada cadangan, Cat Gold mengambil berat lah apa pandangan semua wakil jualan ataupun pelanggan. Jadinya kalau kita tengok sekarang, desain-desain yang ada pun atas cadangan semua. Ada yang nak keluar, ada yang nak dirham Rasul, ada yang nak dirham tu. Jadi benda tu akan datang. Menarik itu maksudnya kita tengok kena dengan teknologi semasa lah. Kalau tengok ada yang menggunakan AI. Jadi kalau kita perhatikan satu persatu desain yang terkini, memang menambah hatilah. Antara duit dalam poket cukup dan tidak sahajalah. Nah, kita tengok ni antaranya lah. Yang kanan ni adalah pelancaran Cat Gold. Yang ni tak ada dah. Ni hari pertama Cat Gold dilancarkan. Ni lah edisinya. Ni edisi lama Januari, Februari, Mac. Semakin lama semakin menarik. Jadi itulah ialah daya penarik untuk semua orang menyimpan emas Cat Gold, juga bermuamalah dengan Cat Gold. Ni antara yang ni antara produk Cat Gold jugalah. Dia emas fizikal yang dipaparkan dalam bentuk digital. Itulah dia punya penerangan ringkasnya lah. Ada orang faham tak boleh emas ni. Saya selalu jumpa, tak boleh ni emas atas online ni. Banyaklah saya tengok orang share. Sehingga pada saya pun orang share juga. Haram emas online. Haram emas online. Ketika itu saya senyum sajalah. Sebab apa? Mungkin dia tidak mendalami dengan lebih dalam bahawa emas ni bukan emas nombor. Emas ni adalah emas fizikal yang mana emasnya disimpankan oleh syarikat sehinggalah kita mengeluarkan emas tersebut. Tapi saya tak salah juga. Mungkinlah asas-asasnya haram. Tapi dia tak tahu konsep sebenar jualan oleh Cat Gold ni sendiri. Cat Gold juga terima tempahan emas, membeli semula semua jenis emas. Tak ada soalan ataupun nak bercakap terus ke soalan? Kalau ada soalan boleh on Hmm. mikrofon. Okey, Tuan Afham tanya, gap sama ke dengan konsep uncap emas? Secara asasnya samalah. Cumanya ni antara yang tak dapat dipastikan lah. Cat Gold telah memberi waktu yang pasti, iaitu 30 hari untuk tempoh daripada emas. Emas tu satu kilo bar yang besar didagangkan atas talian untuk dikongsi beli oleh orang ramai. Jadinya Cat Gold tetapkan 30 hari tempoh untuk daripada kilo bar yang besar tu dikecil-kecilkan menjadi item-item yang kecil. Maknanya tempoh tu pasti. Jadi sepatutnya sepatutnya pula tunggu juga ke 30 hari tu waktu yang Cat Gold tetapkanlah. Tempoh ni akan disingkatkan dari masa ke semasa. Anda kata nak segera, boleh belian teruslah. Itulah tujuan uncap emas sebenarnya. Dia memudahkan orang simpan sedikit. Kalau kita ada duit, kita boleh belian terus. Sama je sebenarnya. Tuan Faris tanya apa beza KAB dengan GB Gold. GB Gold ni syarikat baru juga. KAB Gold dengan GB Gold hampir sama jugalah. Ni Puan Fatihah cakap GB Gold
Tak ada as saya. Saya pun tak berapa pastilah GB Gold ni, tapi dia punya dealer, dealer agak straight lah GB Gold. GB Gold punya business model agak lain sedikit. Gap tak ada tempoh 30 hari. Mungkinlah kerana kekukuhan dana syarikat yang ada, ataupun kita pun tak tahu sebab kita tak didedahkan dengan maklumat pematuhan syariahnya. Macam KB Gold, dia memang audit pematuhan syariah dan didedahkan, dimaklumkanlah, disemak. Jadinya Ustaz Sufian sendiri akan semak emas dalam uncak emas ada berapa, ada tak emasnya di syarikat sekarang. Jadi benda tu ada check and balance secara berkala. Macam gap saya tak pastilah, kena tanya pada money advisor sendirilah. Okey, saya sambung lagi. Jam sudah 9.52 ya. Tak panjang dah. Okey, yang keenam, struktur insentif yang menarik. Yang mana ni sama je dengan syarikat lain. Cumanya ada perkara-perkara yang telah ditambah baik oleh KB Gold yang pada asalnya sama je. Sama. Kalau kita tengok yang sekarang, ini dia. Ni yang kiri ni adalah insentif lama, iaitu 1.0, 1.5, 2.0. Sebenarnya kadar insentif yang lama ni diambil sama macam syarikat public gold lah asasnya. Setelah diteliti dan dibuat kira-kira, KB Gold telah mengumumkan insentif yang baru yang lebih menguntungkan bagi wakil jualan itu sendiri, yang mana dahlah suka KB Gold, bertambah suka lagi kepada KB Gold sebab kadar insentifnya lebih banyak. Itulah. Kalau kita tengok setiap Gold Advisor naik sikit, Gold Manager naik sikit, Gold Group Manager naik sikit, bermula 1 Julai 2024. Jadi ni membezakan KB Gold dengan syarikat yang lain lah. Yalah, mungkinlah pada awalnya tapak yang sama, tapi syarikat KB Gold telah membawa identiti sendiri. Jadi sesuai dengan kehendak zaman, kehendak pelanggan dan model bisnes masing-masing. Yang seterusnya, kos premium yang rendah. Ni kos premium KB Gold. Kadarnya masih belum ditambah lagi lah. Maknanya kos premium yang rendah. Kalau kita tengok kos premium, ada syarikat emas yang lain, emas dia tu memanglah murah, tapi dia berselindung di sebalik charge premium dia. Premium dia tinggi. Jadi untuk mendalami kos premium ni, ada syarikat pula harga yang dipaparkan tak termasuk premium. Kita kena klik dulu baru nampak harga akhir. Jadi di KB Gold dia telah paparkan semua sekali, dan kos premium KB Gold diperhatikan sangat rendah lah. Dan yang seterusnya, spread yang rendah. Spread ni mana-mana syarikat emas pun ada sebenarnya. Kalau dikata, saya pernah jumpa emas harga kilang. Tak logik sebenarnya. Mana ada orang nak berniaga tanpa untung? Takkan nak jadi postman menggunakan tenaga, menggunakan kenderaan apa semua tanpa mengeluarkan kos? Takkan. Tak logik lah. Contohnya, kita ada barang, kita bagi je ke orang. Bagi je orang jual. Kita tak ada untung apa-apa. Jadinya spread yang KB Gold tawarkan adalah sangat rendah lah. 6 hingga 9% sahaja. Lebih besar item emas kita miliki, lebih rendah spreadnya lah. Sebab tu saya selalu nasihatkan kepada penyimpan-penyimpan emas, sebaiknya kita carilah emas sebesar mungkin yang kita boleh miliki. Sama macam apa yang saya sebut tadi tu, dari nombor 1 sampai nombor 8 sebenarnya ada satu package, yang mana andai kata kita nak memilih satu syarikat, kita kena pilih secara package yang mempunyai harga berpatutan, spread value yang rendah, mudah jual beli, kesediaan stok, reputasi syarikat, mudah dipajak,
dan patuh syariah. Bila aspek-aspek ni dipenuhi, maka syarikat tu adalah satu syarikat yang baik lah. Dan saya nampak KB Gold mempunyai ciri-ciri ni semua, kriteria ni. Jadi tak ragu lagi, saya secara slow-slow saya melangkah kaki secara sepenuhnya kepada KB Gold. Sebenarnya bukan senang. Penghijrahan bukan yang saya buat ni bukan senang sebenarnya. Sebab kalau orang yang kenal saya di syarikat sebelah, saya pun tak adalah nak cakap saya ni terkenal, tapi nama saya di kedai sebelah asalnya agak besar lah. Saya pun tak faham kan, saya bukan hebat sangat, tapi nama saya tu agak besar. Sehingga kan saya pergi ke kedai beli keropok. Saya balik kampung beli keropok. Tengah tunggu beli keropok, orang kata, awak bukan yang emas tu ke? Saya perhati muka makcik tu. Macam mana lah makcik ni tahu saya ni jual emas? Saya tak tahu di mana dia tahu saya jual emas. Macam tu. Jadi bukan mudah untuk saya berhijrah sebab saya rapat dengan orang-orang besar di syarikat lama. Jadi itu semuanya adalah satu orang kata pengorbanan lah. Yang mana saya lakukan kerana yang ke-9 ni lah. Saya mendapat sokongan padu dan mesra. Saya muatkan satu gambar besar di sini. Ustaz Sufian. Yang mana Ustaz Sufian ni satu grup dengan saya di syarikat lama. Dia ada berbincang dengan saya macam mana kita ni, adakah kita nak berhijrah secara total, apa yang kita akan hadapi. Jadi sokongan yang padu dari orang sekeliling membuatkan saya bertekad dan wakil-wakil jualan yang ada di sekeliling saya orang-orang yang hebat yang mana tak lokek berkongsi ilmu, pengalaman. Jadi saya rasa bahagia dengan keluarga KB Gold dengan sokongan dari segenap pihak lah, termasuklah dari CEO sendiri, dari Dr. Daud Bakar, yang mana saya tak pernah jumpa Dr. Daud Bakar sebelum ni. Masuk KB Gold saya baru jumpa. Saya tak pernah jumpa Gubernur Emas Tuan Syukur Anwar. Dengan KB Gold saya dapat berjumpa dan menuntut ilmu dengan Tuan Syukur Anwar. Ustaz Sofian saya tak pernah jumpa, saya dapat jumpa. Jadi saya dapat menuntut ilmu dengan ramai orang lah. Ramai orang, peluang tu saya nampak. Ilmu tu ada di mana-mana. Ruang tu pun banyak. Jadinya saya dengan Ustaz Sufian ni, saya berbincang agak panjang juga dan membuat keputusan untuk berhijrah secara sepenuhnya. Bukan mudah lah sebenarnya sebab kami antara orang kuat di dalam grup. Saya sebut grup PG1M lah. Kami bersama dalam grup tu. Jadi hadap je lah, hadap. Jadi yalah, orang kata selalu kita dengar dalam lagu kan, hijrah itu pengorbanan. Betul lah. Bukan senang lah nak berhijrah. Andai kata kita pindah rumah pun bukan senang nak suai diri di tempat yang baru, berpindah tempat kerja, contohnya kan. Jadi kita adapt lah dari masa ke semasa. Tak ada essay. Ni ada pengesahan dah. GB Gold tak ada essay. Ustaz Sufian pun otai juga. Sifu web saya. Yalah, kalau siapa yang tengok afiaimanaznan.com tu, saya belajar dari Ustaz Sufian lah. Saya akhirilah sesi saya ni dengan satu kata-kata. Hidup ni banyak berkisah tentang pilihan. Banyak berkisah tentang pilihan. Kalau kita tengok hari-hari kita kena buat pilihan. Nak pakai baju apa, nak pakai tudung warna apa, jenis apa. Jadinya pilihlah lah. Dua lah. Pilihlah yang terbaik sesuai dengan kasut kita. Ini andai kata pilihan tu memerlukan pada kira-kira lah. Dan pilihlah yang lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya sukalah untuk saya cerita satu kisah yang mana saya mempunyai seorang sahabat. Kalau melibatkan dia, contoh nak ajak keluar makan zaman belajar dulu, apa sahaja yang membuatkan dia perlu buat pilihan, dia akan buat catatan. Pro, kontra. Kalau dia keluar makan, dia tak boleh balik awal, tak boleh tidur awal, dia akan catatkan. Jadi dia akan tengok yang mana contohnya di kiri, pro lebih ataupun kontra lebih. Kalau kontra tu lebih, dia akan jawab tak nak ikut keluar makan. Jadinya dia betul dia punya prinsip tu. Jadi, iyalah, itu cara dia. Jadi,
Di sini saya tekankanlah apa sahaja pilihan kita, pilihlah yang lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, insya-Allah, yang itu lebih baik untuk diri kita. Jadinya semoga apa yang saya kongsikan pada malam ni bermanfaat lah. Saya teruskan kepada ruang chat lah. Minta apa Tuan Kacak Ashraf Mislan bersuara sikit ada, sebab kita pukul 10. Seperti Tuan Ashraf Mislan cakap, sejam okey. Ada soalan ke kawan-kawan dari Jadi apa yang saya kongsikan ni adalah antara main pointnya membuatkan saya berhijrah dari satu syarikat yang gah, yang mana kalau kita tengok hari ni sebut orang memang dah tahu. Kalau kita jumpa orang pun orang dah rata-rata dah ada akaun. Jadi bukan senanglah nak berhijrah untuk memulakan kehidupan yang baru. InsyaAllah saya nampak satu kebaikan yang lebih baik untuk jangka yang panjang lah. Jadi saya bertekad untuk berhijrah kepada KAB Gold. tahniah satu penghijrahan yang Taklah berbangga. soalan, andai kata ada apa-apa sahajalah yang berkait dengan emas ataupun berkisar KAB Gold, saya cuba jawab semampunya lah. Okey, kawan-kawan ada soalan? Ada soalan boleh tanya, boleh tanya. Kita nak jemput dia lagi tak, bila lagi nak jemput dia kan? So tanyalah macam-macam. Orang yang hebat. Tempat pertama, empire Mungkin terbaik. mungkin asbab hijrah ni jugalah Allah bagi hadiah tahun lepas tu. Tapi itu cerita tahun lepas lah. Alhamdulillah saya grup mendapat grup Empire terbaik. Cuma itulah, kita syukuri apa yang lalu, yang mendatang kita tak tahu lagi. Semuanya atas usaha masing-masing. Ada rezeki, ada, insya-Allah. Semua orang ada rezeki. Cuma kita ni lah, kita cari di mana rezeki itu berada. Kita tak boleh duduk diam sahaja dan mengharapkan rezeki itu datang. Jadi, macam saya cakap tadi, hidup ni berkisar tentang pilihan. Kita pilih untuk susah hari ni, senang kemudian, ataupun senang sekarang, tak senang-senang untuk hari akan datang. Macam itulah. Okay, Tuan, saya rasa saya ada soalan lah. Ah. Mungkin Tuan boleh share macam mana permulaan Tuan dapatkan downline. Kan ada yang rakan-rakan dalam ni yang wakil jualan baru kan, dia tak tahu nak mula, dan kadang-kadang dia approach kawan-kawan terdekat, kena reject. So macam mana kaedah Tuan dulu, mula-mula dulu? Okay, baik, soalan yang baik dari Tuan Ashraf. Sebenarnya ialah bukan mudah lah untuk orang yang dah ada nama di syarikat sebelah, untuk saya tak boleh, kiranya dua alam lah. Saya tak boleh nak munculkan diri secara terbuka sebab ada banyak hati yang perlu dijaga ketika itulah. Jadi saya bergerak secara underground lah mas ketika itu, membuat page dan saya membuat iklan yang berbayar lah. Ketika itu KAB Gold masih baru diperkenalkan kepada umum. Jadi macam kita ambil satu contoh analoginya lah. Apabila TikTok tengah heboh, jadi mana-mana page macam best, semua orang follow. Ketika itu jadi semua orang berpusu-pusu mendaftar ketika itu. Jadi ketika itu jugalah saya pun push untuk iklan. Kerana apa? Orang kata ketika itu tengah ramai dan menjadi tumpuan. Jadinya kaedah yang saya guna adalah dengan pengiklanan secara berbayar dan adalah penghebahan secara underground lah. Saya pun pilih-pilih juga mana medium yang untuk saya sampaikan, kerana ketika itu masa tu saya ada pihak yang perlu saya jaga supaya taklah nanti orang akan pandang serong lah. Kenapa pula dia ni? Jadi secara masa ke masa saya counter lah benda tu bersama sokongan dari Ustaz Sufian dan orang-orang yang lain yang sama seperti saya keadaannya. Sama juga macam orang hebat yang bernama Tuan Hadi. Tuan Hadi tak ada hadir hari ni sebab ada clash.
Tuan Hadi pun sebenarnya dari syarikat sebelah, dari grup yang lain iaitu G100. Jadi saya tak adalah berbincang dengan Tuan Hadi tu, tapi benda tu antara yang perlu di counter oleh golongan seperti kami ni lah. Jadi secara dari masa ke semasa kita cuba adapt lah dengan kaedah-kaedah yang semasa. Tapi pada awalannya saya menggunakan kaedah underground iaitu menggunakan page. Menggunakan page dan membuat iklan yang berbayar. Dia mengeluarkan kos lah. Itulah kaedah yang awalan. Tapi tak susah pun sebab apa? Bila kita dah mula bisnes emas, kita akan jumpa soalan yang serupa dan kerisauan yang sama je daripada orang ramai. Tuan duduk jauh ni, susah ni untuk saya hubungi. Tak susah pun. Adalah jawapannya. Tak susah pun. Benda semua sekarang ni online. Cuma itulah, kita kena bina trust. Kita walaupun saya bergerak secara underground, tapi saya tidak menyorokkan identiti saya. Sebab apa? Emas ni adalah business trust. Kita perlu tunjuk diri kita. Sebab apa? Bukannya senang orang nak keluarkan duit. Jadinya kita kena bina trust orang ramai. Dan ada juga saya punya pelanggan-pelanggan dari syarikat lama, atas trust diorang terus sahaja ikut jejak saya dari syarikat lama berhijrah ke KAB Gold. Puan Liza Zakaria cakap sedang melaluinya, dah tekad, cuma tunggu masa yang sesuai, insyaAllah. Doakan. InsyaAllah saya doakan dipermudahkan. Saya bagi tips lah, kelilingi diri dengan orang-orang yang hampir sama dengan situasi kita. Sebab dia orang pun merasai benda yang sama dan mungkin dia orang ada kaedah yang sesuai untuk kita. Dan mungkin juga dia orang ada nasihat-nasihat macam mana nak hadapi. Sebab kita tak sama. Macam saya dan saya punya keluarga emas, masing-masing tak sama. Kita ambil satu contoh je lah, pekerjaan. Ada orang senang membuat jualan yang besar walaupun pelanggan tak ramai. Kerana apa? Sebab apa? Sebab dia circle, dia orang kaya-kaya. Dia tak ramai customer, tapi customer dia beli kilo-kilo, puluh-puluh gram, ratus-ratus gram. Jadi dia tak sama. Circle setiap orang tu tak sama. Ada orang circle dia tu macam saya. Circle saya budak sekolah. Tapi dengan cikgu-cikgu pun dia tengok pula. Cikgu-cikgu tak sama juga. Ada cikgu-cikgu di bandar, dia punya maklumat lebih terbuka berbanding cikgu-cikgu yang berada di kampung. Jadi cara mudah untuk adapt situasi dan counter masalah-masalah yang kita ada adalah kelilingi diri kita dengan orang yang hampir sama situasi dengan kita, minta tips dan pendapat. Itu saya belajar juga dari syarikat lama. Contohnya dia orang tahu saya ni seorang pendidik. Dia kata, awak tengok je cikgu ni, awak tengok je cikgu ni macam mana dia orang buat. Tiru je sebiji. Jadi itu antara tips yang saya boleh kongsi dan saya sampaikanlah untuk semua. Saya teringat ada orang kata susah circle susah lah dengan circle yang ada sekarang. Sebenarnya tak. Itu bukan alasan sebenarnya. Saya ambil contoh satu je. Kalau kita tengok out down ke? Kau tak down. Kita ambil contoh pakcik tu lah. Dia duduk dalam kebun kelapa sawit, tapi dia boleh mempunyai viewers, followers yang sangat ramai. Padahal dia punya circle tu dalam kelapa sawit, dalam kebun sawit. Dia keluar dari circle, dia cari circle yang lain. Jadi itu antara tips yang saya boleh kongsi, keluar mencari circle yang baru. Minta pendapat, semua downline dari kelas sebelah masuk KB ke? Tidaklah semua. Ada yang teruskan juga. Kalau semua tu kenduri lah. Minta pendapat tuan macam mana kita nak bagi orang tertarik untuk celik emas. Saya berada di circle yang jawapan, aku banyak komitmen, nanti dulu. Hang buat dulu, nanti aku follow. Untuk circle yang macam ni sebenarnya dia nak tengok kita. Dia nak tengok kita sebab macam saya hadapi lah. Start saya baru bekerja, saya terus menjadi wakil jualan lah, dealer di syarikat lain. Memang macam tu lah, dia akan tengok kita dulu. Dia nak tengok kita ni betul ke tak. Lepas tu ada orang dia nak tengok adakah syarikat kita ni sustain.
Jadi aku ada banyak komitmen nanti dulu. Yang orang macam ni tak boleh nak push sebenarnya. Kita teruskan berkongsi, satu masa nanti dia akan terbuka dengan sendirinya. Cuma bila kita berkongsi, bila dia dah terbuka, dia tahu dia nak cari kita. Dia tahu dia nak cari siapa. Macam itulah maksudnya. Sebab kita tak tahu komitmen orang ni betul lah. Mungkin betul, mungkin alasan. Nanti dulu. Benda tu kita kongsilah. Contoh harga emas dah naik. Yang mana yang kata, harga emas dah turun. Yang mana yang kata tunggu harga turun tu. Ni lah masanya. Kita ingat-ingatkan sahajalah. Dia tak boleh paksa benda ni semua. Hang buat dulu, nanti aku follow. Ni antara ciri-ciri orang yang tengok kita dulu. Bila dia dah tengok kita okey sikit. Tapi kita janganlah tunjuk kita down. Maknanya benda ni okey je sebenarnya. Cuma atas alasan tu sama ada dia mempergunakan alasan ataupun betul-betul dia memang berhajat kepada jawab alasan tu lah. Contoh komitmen tu kita pun tak tahu. Ada orang dia punya komitmen sampai tak boleh menyimpan. Tapi semua tu kita boleh kongsikan tips menguruskan kewangan lah. Contoh mudah kita ambil dari orang-orang kongsi lah. Kurangkan perbelanjaan, tambahkan pendapatan. Dia yang senang tambah pendapatan, yang kurangkan perbelanjaan tu susah. Jadi poin-poin tu kita boleh guna lah untuk counter balik contohnya banyak komitmen. Macam Kak Bigol pun ada tawarkan peluang untuk menjana pendapatan macam tu. Yang penting berkongsilah tanpa jemu. Medium pun kalau kita kuasai medium WhatsApp, boleh guna WhatsApp. Ada orang kuasai Instagram, boleh guna Instagram. Cuma dia punya audience tu tak sama. Kalau kita buat di TikTok, ramai orang muda. Orang muda ni mungkinlah dia kurang berduit. Kalau secara offline pula, mungkinlah kita boleh approach orang-orang kaya yang kurang main internet ni. Macam itulah. Setiap kolam tu ada dia punya kelebihan dan kekurangannya tersendirilah. Kita nak sampai pukul berapa ni Tuan Ashraf? Kita buka berapa lama lagi sesi soal jawab? Kalau nak satu soalan lagi ya. Satu lagi. Ikutlah, nak sampai pukul 12 lah. Kalau sampai pukul 12. Kita buka dulu soalan. Tuan Malik cakap saya simpan secara konsisten, insyaAllah satu hari akan ada yang follow. Dalam masa sampaikan ilmu mas. Betul. Betul lah. Kita kena sentiasa sampaikanlah. Mungkinlah kita tak reti nak sampaikan, tapi banyak medium yang kita boleh belajar. Contohnya ada orang kata dia tak pandai menulis. Kita boleh tengok macam mana orang menulis. Kita ubah-ubah ayat. Itu langkah pertama lah. Kita kata kita tak reti bercakap. Kita kata kita tak reti bercakap. Tapi sebenarnya mungkin kita boleh je bercakap. Cuma kita tak cuba. Jadinya adalah setiap orang ada kelebihan masing-masing. Ada orang berjaya dengan offline. Dia suka borak-borak kat kedai. Contohnya saya ambil satu contoh di syarikat Public Gold. Yang mana seorang anak muda asalnya adalah pemandu Grab. Dia sambil memandu Grab, dia akan bagikan satu kad bisnes emas. Yang mana bertulis kelebihan menyimpan emas. Hari-hari ada prospek baru. Maknanya hari-hari ada pelanggan yang baru. Kalau dia nak tanya, tak nak tanya, mungkinlah kita boleh cuba buka topiknya. Tapi maknanya peluang tu kita cipta hari-hari. Macam itulah. Okey, ada soalan ke? Saya difahamkan Tuan Afiq busy setengah busy sekarang Busy apa? Di kesempatan ni juga saya mohon doa lah untuk semua. Untuk semua, dari semua lah. Saya sedikit busy lah untuk waktu ini kerana hujung minggu ni saya akan bergerak ke utara di Alor Star
Yang mana orang Alustar tu doa-doa ni bolehlah nak jumpa nanti. Saya mohon doa semualah sebab saya ada nak bertanding sikit peringkat kebangsaan. Doakan kejayaan saya punya pasukan. Bola. Bukan, STEM, Carnival Science Teknologi, membina jambatan, Dahsyat. menggunakan lidi. Okay, kita sama-sama doakan Doakan insya-Allah. Semoga oleh kemenangan, insya-Allah. Jadi, Okay. semoga apa yang saya sampaikan malam ni bermanfaatlah pada semua, walaupun saya tahu yang ada dalam ni semua hebat-hebat. Baik, saya serahkan kepada Tuan Ashraf lah. Okey, terima kasih atas perkongsiannya, Rafiq. Saya minta kerjasama semua jangan live dulu Kita akan ada sesi bergambar. Sebelum tu, bateri low Siapa yang low tu? Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Rafiq. Semoga apa yang disampaikan tu memberikan satu manfaat yang baiklah. Walaupun mungkin kita pernah dengar ke, tak pernah dengar ke, tapi mesti ada poin-poin baru yang kita boleh belajar. Kan? Okey, dalam banyak slide tadi ada satu slide perbandingan insentif. So kebetulan saya nak bagi tahulah minggu depan 28 hari bulan 10 saya dah deal lah dengan Tuan Azrul untuk buat satu perkongsian penerangan lah tentang struktur insentif wakil jualan. Struktur baru kan. Last kita untuk infak lah kita buat tahun lepas. So yang kali ni adalah versi baru lah. Maknanya mengikut insentif yang terbaru. So insyaAllah untuk rakan-rakan di AAA Empire pun kita akan invite sekali lah. Nanti saya akan share link tu kepada kepada Tuan Rafiq Rafiq akan sampaikan dalam grup lah. So macam biasa sebelum kita akhiri ni saya minta kawan-kawan buka lah kamera. Kita nak ambil gambar ni tanda kenang-kenangan kan. Sama speaker number 1 kita. So nanti saya off record dulu InsyaAllah untuk recording pun besok saya akan share lah. Sebab dia minta kan. So